Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi kita dah sampai pada perbahasan sembahyang qasar dan juga jamak, dan telah kita masuk perbincangan mengenai syarat untuk harusnya qasar sembahyang. Kita sebut ada 11, dan kita masih dalam perbahasan dan masih dalam syarat yang kelima. Pagi tadi kita baca dan kita berhenti. Tadi kita sambung yang pagi tadi sikit, kemudian kita masuk syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6. Di syarat yang kelima yang dibincangkan pada siang tadi ialah dawamus safar ila tamamnus salah. Mereka yang nak qasar sembahyang mesti sentiasa wujud safar secara yakin sehinggalah selesai sembahyang. Jadi sembahyang 2 rakaat qasar, mesti dua-dua tu selesai ketika mana orang tu dianggap sebagai musafir. Kalau dia jamak dan qasar 4-4, maka mesti 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar itu dikerjakan ketika mana dia itu dinamakan sebagai musafir. Kalau dia sudah tidak dianggap sebagai musafir, malah dianggap sebagai muqim, sedangkan solatnya masih belum, solat qasarnya masih belum diselesaikan, maka apa yang akan jadi? Wajib dia sempurnakan sembahyang tersebut. Jadi 2 ditambah lagi 2 rakaat jadi 4 lah. Dan kita sebut berakhirnya safar itu ada 3 perkara dengan 3 cara lah. Yang pertama, dengan sampainya seseorang itu ke mabda'is safar, bibulughi mabda'is safar, ataupun bil iqamah, ataupun bi niyyati ruju', ataupun dengan bi niyyati ar-ruju'. Dan kita dah masuk pada perkara yang kedua yang dianggap sebagai kita telah masuk pada perkara yang keberapa? Kedua lah. Iqamah, bila seseorang tu berniat iqamah, maka menyebabkan apa? Berakhirnya nama dia sebagai musafir. Kita baca sikit dalam kitab ni, bersama yang pagi tadi. Wa illam yanwi al-iqamata aslan aw nawa ba'da bulughihi al-mahall alladhi qasada as-safara ilayhi nudhir. Kalau seseorang itu berniat, sebagai contoh, nak ke Melaka, dan dia tidak berniat untuk iqamah pun di Melaka, ataupun dia berniat untuk iqamah di Melaka tapi selepas dia sampai di tempat yang dia tuju di Melaka tersebut. Jadi gambaran sebelum ni ialah gambaran orang yang nak ke Melaka dan dia berniat untuk bermukim sebelum dia bergerak ke Melaka ataupun ketika on the way ke Melaka. Adapun orang yang tak berniat langsung untuk bermukim di Melaka, ataupun orang tu berniat untuk bermukim di Melaka tapi setelah dia sampai di tempat yang dituju tu, maka ketika itu kita sebut ada dua perincian. Pertama ialah kalau orang yang musafir itu ada hajat untuk diselesaikan di Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak ada hajat untuk diselesaikan di Melaka. Kita ambil yang pertama dulu. Kalau seseorang tu ada hajat yang ingin diselesaikan di negeri Melaka tu, tempat dia safar tu, maka di bawahnya ada dua perincian. Pertama, kalau dia yakin hajat itu, contoh Zaid ke Melaka dan dia tidak niat langsung nak bermukim di Melaka, ataupun bila sampai di Melaka tu baru dia niat untuk bermukim di Melaka. Boleh? Okey.
Dia ke Melaka tu kerana ada hajat. Maka ketika itu kita sebut ada dua perincian. Pertama, kalau dia yakin hajatnya itu akan selesai kurang daripada 4 hari 4 malam. Boleh. Maknanya dia yakin hajat dia akan selesai dalam 3 hari. Tak? 3 hari ni kurang daripada 4 hari tak? Maka ketika itu kita sebut dia boleh sembahyang jamak qasar dalam tempoh 3 hari tersebut. Dan safar dia tidak yang qata' dengan semata-mata dia sampai ke Melaka, tak. Malah dia masih dianggap sebagai musafir dan dia boleh apa? Boleh terus sembahyang jamak qasar selama 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia yakin yang hajat itu tidak akan sempurna dalam 3 hari. Tadi yakin hajat tu akan selesai dalam masa 4 hari ke bawah. Dalam masa apa? Kurang daripada 4 hari, 3 hari ke bawah lah. Gambaran kedua ni, Zaid ke Melaka ada hajat. Dan Zaid yakin hajat dia tu tidak akan selesai dalam 4 hari. Maka di situ ada dua perincian pula. Yang pertama ialah kalau si Zaid ni menyangka hajat dia tu akan selesai pada setiap waktu. Pada setiap waktu. Ataupun dia yakin hajat itu akan selesai dalam 4 hari dan ke atas. Maka kita sebut safarnya terputus dengan semata-mata dia sampai di bilik hotel dia. Boleh? Sekalipun belum berlalu 4 hari 4 malam. Jadi begini, Zaid ke Melaka. Sebab apa ke Melaka? Kerana ada hajat. Sampai di Melaka baru dia niat untuk bermukim di sana, ataupun dia tak niat langsung untuk bermukim di sana. Tak, maka kita sebut hajat yang dia ingin selesaikan tu, kalau dia tidak sangka boleh selesai pada setiap waktu, dia tidak menyangka hajat itu boleh selesai pada setiap waktu, atau dia yakin hajat itu boleh selesai dalam 4 hari 4 malam dan ke atas, maka kita sebut semata-mata dia sampai di hotel dia, di tempat dia tinggal di Melaka tu, tak tempat dia nak bermalam, maka ketika itu terus dia dianggap sebagai muqim dan dia terus tak boleh nak buat jamak qasar lah, sekalipun tidak berlalu lagi 4 hari 4 malam. Susah sikit ni baca je lah, kena langkau tu. Kita baca sikit ni, betul kita langkau lah. Yang kedua, wa in tawaqqa'a inqida'aha kulla waqtin. Zaid ada hajat di Melaka, dan dia yakin hajat tu tak akan selesai dalam 4 hari 4 malam. Tapi dia tawaqqa', dia sangka hajat aku ni boleh selesai pada setiap ketiga. Maksudnya apa? Boleh jadi hari ni selesai, boleh jadi esok selesai, boleh jadi lusa selesai, boleh jadi tulat selesai, boleh jadi selepas tu selesai. Mana setiap hari tu dia sangka boleh selesai. Boleh? Maknanya selepas daripada 4 hari tu lah, mana hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 tu dia sangka boleh selesai pada setiap hari sampailah hari ke seterusnya. Maka ketika itu dalam masa yang sama dia berazam selepas dia selesai tu terus dia akan balik ke tempat dia, iaitu di Kuantan sebagai contoh. Maka ketika itu dia boleh qasar sehingga 18 hari 18 hari 18 malam, 18 hari 18 malam. Selepas daripada 18 hari 18 malam, kalau masih belum selesai dia punya urusan, maka kita sebut dah terputusnya safar dia dan dia dah tak boleh jamak qasar lah. Lepas tu bawah tu dia tulis wa illam taqul lahu hajah nudhir ila akhir, tu boleh baca lah. Jadi panjang kalau kita terang. Tak apa, kita masuk turun yang ke-6. Wa alla yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salati. Syarat yang ke-6 untuk sahnya qasar ialah orang yang sembahyang qasar itu tak boleh mengikut orang yang sembahyang sempurna. Kita sembahyang 2 rakaat qasar zuhur, kita tak boleh ikut orang yang sembahyang 4 rakaat. Boleh? Sama ada kita mula ikut dia tu ketika dia takbiratul ihram, ataupun ketika dia bangun rakaat ketiga kita pun ikut dia. Jadi dia pun baki 2 rakaat, kita pun memang 2 rakaat dah, kita qasar, tak boleh juga. Ataupun ketika nak bagi salam,
Dia sembahyang Zuhur, habis 4 rakaat dia nak bagi salam, kita pun Allahu Akbar. Kita pun duduk tahiyat akhir. Tak. Juga tidak boleh dan tidak sah. Sebab apa? Kita sembahyang qasar, dia sembahyang mutim, sembahyang yang sempurna. Boleh? Sekalipun dia tu musafir macam kita. Tapi dia nak sembahyang 4. Kita tak boleh ikut dia. Faham tak? Okey, Ustaz, kalau Jumaat tak boleh juga. Kita singgah Jumaat, kita nak buat qasar Zuhur. Kita ikut orang sembahyang Jumaat. Jadi rakaat tu sama. Dia sembahyang 2 rakaat, tapi atas nama Jumaat. Jumaat ni memang 2 rakaat, sempurna lah, tamam tu. Kita Zuhur asal 4 jadi 2. Jadi kita qasar. Qasar ikut orang yang sempurna tak boleh. Sekalipun 2-2. Sekalipun 2 rakaat, 2 rakaat. Lepas tu macam mana nak buat kalau Jumaat? Kita sembahyang Jumaat sekali dengan dia, nak qasar. Kita sembahyang sekali dengan dia, sembahyang Jumaat. Tak, dalam hati kita niat nak jamak dengan apa? Nak jamak dengan asar. Lepas dia bagi salam, kita bangun sembahyang asar pula 2 rakaat. Dalam masa yang sama kita niatlah ketika takbiratul ihram tu untuk sembahyang qasar asar tu. Tu cara dia. Yang ketujuh, wa an la yaqtadiya bi mashkukin fi safari. Dan hendaklah orang yang musafir itu tidak mengikut orang yang mashkuk, orang yang kita syak. Dia itu musafir ataupun tidak. Boleh. Jadi saya musafir, saya nak ikut Zaid. Zaid ni saya tak tahu dia ni musafir ke tak. Saya tak boleh ikut dia. Saya tak boleh ikut dia. Kalau saya ikut juga, adakah batal terus sembahyang? Tak. Tak batal terus sembahyang. Kalau saya ikut juga sedangkan saya tak tahu dia tu musafir ataupun tidak, tak. Maka apa yang akan jadi? Saya kena sembahyang sempurna 4 rakaat. Jadi Zaid ni dia musafir ke tidak? Saya was-was, saya syak. Maka bila saya ikut dia, saya kena sembahyang 4 rakaat. Sekalipun dia sembahyang 2 rakaat. Boleh? Sebab syarat qasar tu tak cukup pada pihak saya. Okey. Ada keadaan kita tahu ataupun zon seseorang tu musafir. Contoh saya bawa Zaid musafir sekali dengan saya, dia berkuatan nak ke Melaka. Jadi saya yakin dia tu musafir. Tak, cuma bila singgah R&R dia ambil air semayang, dia semayang dulu. Jadi saya pun dalam hati, kawan ni semayang 4 ke semayang 2? Tak, dia semayang sekadar jamak 4-4 ke semayang, ataupun dia jamak dan qasar 2-2. Boleh? Jadi saya syak pada niat dia, tapi saya yakin dia tu musafir sebab dia pergi sekali dengan saya ke Melaka tu. Ketika itu saya boleh ta'liq niat. Ta'liq niat maknanya saya datangkan, hadirkan dalam hati, kalaulah tu imam aku ni sembahyang 2, aku sembahyang 2. Kalau dia sembahyang 4, aku pun bangun 4 rakaat. Boleh? Jadi kita sebut, kalau kita tak tahu imam tu musafir ataupun tidak, maka kita tak boleh sembahyang qasar. Kita ikut dia, kita kena sembahyang tamam walaupun dia buat 2 rakaat. Itu satu. Yang kedua, kita yakin imam ni musafir. Cumanya kita tak tahu dia ni sembahyang 4 ke sembahyang 2. Maka ketika itu kita boleh ta'liq niat. Saja sembahyang fardu zuhur, qasar kalau kawan ni qasar, 4 kalau kawan ni sembahyang 4, imam ni sembahyang 4. Boleh? Okey, macam mana pula kalau kita sangka, kita zon lah, zon ni mana berat belah, sangkaan yang berat. Kita bersangka dengan sangkaan yang berat, imam itu ialah seorang yang musafir. Tak. Tapi sangkaan berat kita tu meleset. Rupanya dia tu orang yang bermukim. Tak. Bila dia mukim, dia tak sembahyang qasar, dia sembahyang 4. Boleh? Maka kita sebut, kalau kita sembahyang, mula-mula kita zon, sangka dan sangkaan yang kuat dia tu musafir. Tak. Kemudian kita tahu dia tu mukim. Tahu dia tu mukim tu bila? Kalau kita tahu dia mukim ketika mana kita sedang solat. Satu rakaat pertama kita tahu dah dia mukim. Boleh? Dalam rakaat pertama kita dah tahu dia tu mukim. Tak ada kita sangka dengan sangkaan yang kuat dia tu musafir. Tapi pada rakaat pertama kita tahu dia tu mukim. Ada orang beritahu ke? Tak, tengah-tengah kita semayang tu, maka kita wajib semayang 4 rakaat. Wajib bangun 4 rakaat. Ataupun kita tahu selepas semayang. Tak. Kita tengok
Ni musafir kawan ni. Nampak muka pun tak berapa nak segar balik. Tak nampak berserabut sekali musafir ni. Lepas pun kita ikut belakang dia. Dia waktu tu dah bangun rakaat ketiga dah. Rakaat ketiga sembahyang Zuhur. Rakaat ketiga sembahyang Zuhur. Tak, jadi kita sangka itu rakaat pertama bagi dia. Kita pun masuk sembahyang dia. Dia bagi salam, kita pun bagi salam. Lepas bagi salam barulah kita tahu dia tu bermukim. Tak, jadi kita tahu dia bermukim. Dia sembahyang 4 rakaat selepas apa? Selepas dia bagi salam. Okey. Dan sebelum panjangnya masa. Mana Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kita tahu. Tak, sudah dah beritahu dia tu bermukim. Dia sembahyang 4 rakaat. Tak, maka kita kena bangun lagi 2 rakaat. Dan sebelum bagi salam, kita sujud sahwi. Mana kita masuk sembahyang semula. Bangun 2 rakaat lagi. Sebelum bagi salam, kita sujud sahwi. Kalau pemisah tu lama, maknanya lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas habis zikir apa semua, lepas tu kita bersembang untuk imam. Rupanya untuk imam tu sembahyang 4. Dia tu mukim, bukan musafir. Kita sangka dia musafir. Kita sangka dan sangka yang kuat dia musafir. Sangka kita salah. Boleh? Ketika itu apa yang perlu kita buat? Kita sembahyang apa dia? Kena sembahyang semula. Manakala zuhur kita sembahyang, kita kena sembahyang semula zuhur daripada rakaat pertama kepada sehingga rakaat keempat. Syarat yang ke-8 ialah ayaqsida mawdi'an ma'luman. Ayaqsida Syekh Mustafa tambah al-musafirul mustaqillu mawdi'an ma'luman. Hendaklah seseorang yang nak qasar sembahyang tu ayaqsida al-musafirul mustaqil. Hendaklah seorang yang musafir yang mustaqil tak ikut orang. Dia qasar apa? Mawdi'an ma'luman, ibtidaan. Kita nak qasar boleh, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita musafir yang mustaqil ni qasar pada satu tempat yang maklum, yang diketahui. Contohnya apa? Start daripada rumah lagi kita tahu dah aku ni nak ke Melaka. Jadi tempat tu kita tahulah kita nak pergi ke mana, Melaka. Walaupun kat Melaka tu tak tahu negeri daerah mana, kampung mana, tak ada masalah. Yang penting jihad tu tahu, tempat tu kita tahu, walaupun secara umum. Boleh? Okey. Jadi bila begitu, orang yang tidak berniat ataupun tidak qasad untuk menuju ke tempat yang makluman, yang diketahui, maka dia tak boleh nak mengambil rukhsah, tak boleh nak sembahyang qasar sekalipun dia telah berjalan lebih daripada 2 marhalah. Contoh Zaid ni, dia jalan naik kereta, dia ikut dia simpang, dia pusing, lepas tu dia pergi straight, tak tahu gimana, tak tahu, dia tak ada arah tuju, dia main pusing, dia main jalan ikut suka dia je. Orang macam ni walaupun dia telah melangkaui ataupun melepasi 2 marhalah, kita sebut dia tak boleh qasar sebab tak cukup syarat. Apa syarat yang tak cukup? Ayaqsida mawdi'an ma'luman. Kamu tidak qasad mawdi'an yang ma'luman. Tak. Tu. Begitu juga tidak boleh qasar orang yang apa? Orang yang mencari gharim. Zaid hutang dengan saya. Tak, sampai waktu dia kena bayar, dia hilang. Jadi saya pun cari dia. Bila saya cari dia tu, dalam hati saya, kalau aku jumpa si Zaid ni, aku patah balik. Tak. Ketika itu saya juga tak boleh nak qasar. Sebab apa? Saya tidak qasad maklum. Saya tidak qasad satu tempat yang khusus, yang diketahui. Malah saya sebut kalau aku jumpa dekat sini, aku patah balik. Kalau aku jumpa jauh sikit, semata-mata lepas aku jumpa dia, aku patah balik. Jadi kita ada tempat A, B, C, D, E. Kalau aku jumpa tempat A, aku patah balik. Lepas kalau aku jumpa dekat tempat B, aku dapat duit aku patah balik. Kalau aku jumpa dekat tempat C, aku dapat duit aku, hutang aku patah balik. Jadi tak tahu. Boleh? Jadi kita tidak qasad satu tempat yang maklum, maka kita tak boleh nak jamak qasad. Okay. Melainkan kalau saya yakin aku ni tak akan jumpa si Zaid ni selepas 2 marhalah. Contoh apa? Saya dapat maklumat si Zaid ni
Tak, dia duduk Kuantan tapi dia nak lari daripada hutang dia. Dia tak nak bayar hutang. Dia hutang saya 3 juta contoh. Jadi dia pergi ke Selangor, pergi ke Singapura. Jadi saya tahu safar aku ni memang lebih 2 marhalah. Dah Selangor daripada Kuantan lebih daripada 2 marhalah. Selangor ataupun Kuantan ke Singapura lebih daripada 2 marhalah. Ketika itu saya boleh qasar. Sebab apa? Saya qasar satu tempat yang maklum iaitu Singapura, iaitu Selangor. Dan tempat tu pula daripada kawasan saya lebih daripada 2 marhalah. Boleh. Jadi tadi dalam matan tadi Syekh sebut apa? An yaqsida mawdi'an ma'luman. Hendaklah seseorang itu dak mengqasad untuk menuju kepada satu tempat yang diketahui. Syekh Mustafa tak tambah fa'il bagi yaqsida ialah al-musafirul mustaqil. Al-musafirul mustaqil. Tak. Al-musafirul mustaqil ni macam saya lah. Saya musafir, lepas tu saya mustaqil. Saya ni bukan ikut orang. Maka hukum hakam ni macam tadi. Macam mana pula kalau orang tu bukan mustaqil? Contoh orang tu tabi'. Tabi' ni seperti zaujah, dia ikut suami. Hamba dia ikut tuan dia. Tak. Kalau tentera, tak. Tentera Malaysia dia tak pergi perang sesuka hati, tak pergi berjalan sesuka hati, tak. Dia akan ikut dia punya pemimpin dia, dia punya qaid dia. Tak. Jadi puak-puak ni kita panggil tabi', orang yang mengikut orang lain. Kita sebut mereka ni tak boleh nak qasar dengan semata-mata mereka qasad kepada qasad dan semata-mata mereka qasad nak menuju ke apa? Ke tempat yang maklum. Sebab apa? Tidak ada ibrah. Kita tidak ambil iktibar dengan qasad mereka, dengan niat mereka. Malah mereka ni boleh qasar bila terhasil 2 perkara. Bila terhasil salah satu daripada 2 perkara. Pertama, dia tahu yang tok laki, dia tahu yang ketua dia ni nak pergi lebih daripada 2 marhalah. Contoh saya dan isteri saya lah. Isteri saya walaupun dia qasad untuk pergi ke Melaka, Kuantan ke Melaka lebih 2 marhalah lah. Betul tak? Walaupun dia qasad untuk pergi ke Melaka, iaitu kita sebut mawdi' maklumah lah, dia tak boleh nak qasar. Dia tak boleh nak qasar lagi dengan semata-mata niat tu. Sebab kita sebut kita tak ambil iktibar dengan niat mereka. Lepas tu tak boleh qasar lah. Boleh qasar dengan salah satu daripada 2 cara. Yang pertama apa? Isteri saya tu tahu yang saya ni nak pergi lebih 2 marhalah. Isteri saya tahu yang saya ni nak pergi apa? Lebih daripada 2 marhalah. Isteri saya tahu yang saya ni nak pergi lebih 2 marhalah. Saya beritahu dia kita nak ke Melaka. Jadi dia tahu lebih 2 marhalah, maka dia boleh sembahyang qasar sekali dengan saya lah. Ataupun dia tak tahu yang saya ni nak pergi musafir lebih daripada 2 marhalah, tapi dia dah sama-sama naik kenderaan dengan saya dan sama-sama dah melepasi 2 marhalah. Maknanya dah yaqta' masafatul qasr bil fi'l, dah benar-benar melepasi 2 marhalah. Mana daripada Kuantan nak sampai Melaka. Lah. Jadi kami dah melepasi 2 marhalah dah. Tak. Jadi walaupun dia tak tahu saya pada mula-mula drive kereta nak pergi Melaka tu, dia tak tahu yang saya nak pergi Melaka. Tak. Tapi sekarang ni dia dah apa? Dah sama-sama melepasi 2 marhalah dengan saya. Tak. Okey, ketika itu juga dia boleh qasar. Syarat yang ke-9 ialah ayat taharraza amma yunafil niyatul qasra. Yang ke-9 ialah ayat taharraza amma yunafi niyatul qasra. Hendaklah dia memelihara diri dia, orang yang musafir tu, tak, yang nak sembahyang qasar tu lah. Hendaklah dia memelihara diri dia, menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang menafikan niat qasar. Contoh apa? Allahu Akbar sahaja sembahyang zuhur 4 rakaat. Tu menafikan sembahyang 2 rakaat. Maka dia kena buat 4. Ataupun dia taraddud, Allahu Akbar, lepas tu dia syak, tak, dia taraddud, aku ni nak buat 4 ke nak buat 2 Niat tu niat betul dah, Allahu Akbar sahaja sembahyang qasar 2 rakaat. Cuma lepas tu taraddud, nak buat 4 ke nak buat 2, nak buat 4 ke nak buat 2. Tak. Ketika itu dia kena buat 4. Termasuk juga di bawah perkara yang menafikan niat qasar, yang menyebabkan seseorang itu tak boleh nak sembahyang qasar, malah kena sembahyang 4, ialah bila mana orang yang musafir itu tak,
berimamkan seorang imam dan imam tu bangun rakaat ketiga. Saya sembahyang dengan Zaid. Zaid ni musafir sekali dengan saya. Saya niat qasar. Dia pun niat qasar. Zaid ni. Tapi Zaid ni mungkin dia lupa, dia bangun rakaat ketiga. Bila dia bangun rakaat ketiga, saya jadi bingung. Kawan ni sembahyang 2 rakaat ke 4 rakaat ni? Tak, ketika itu datang syak dalam hati saya. 4 ke 2 imam ni? Maka ketika itu saya juga kena sembahyang 4 rakaat. Boleh? Tu. Okey, kemudian ada tatimah bawah tu, kita bacalah sikit. Tatimah tundu. Ini masalah apa ni? Masalah kalau orang yang qasir, orang yang nak sembahyang qasar, orang yang sembahyang qasar, tak bangun kepada rakaat ketiga. Saya sembahyang zuhur qasar 2 rakaat. Tak. Saya bangun rakaat ketiga. Apakah hukumnya? Kita sebut ada 2 gambaran. Pertama, saya sengaja bangun rakaat ketiga. Maka sembahyang saya batal. Tadi kamu niat qasar kan? Qasar berapa rakaat? 2 kan? Kamu bangun rakaat ketiga pasal apa? Sengaja. Sengaja tu main tu. Bila niat 2, kena buat 2. Ni buat 2, naik 3. Dan kadang tahu hukum haram, lepas tu sengaja pula buat. Tu main kita panggil. Bila main, batal sembahyang. Batal sembahyang. Ataupun saya bangun rakaat ketiga tu sebab jahil. Ataupun terlupa. Tak, maka ketika itu kita sebut ada 2 perincian. Jadi saya sembahyang 2 rakaat qasar. Tak, semuanya terlupa bangun rakaat ke 3. Maka kita sebut ada 2 perincian. Kalau saya ingat yang saya ni niat qasar tadi, saya ingat tu sebelum masuk rakaat keempat, boleh? Maknanya masa rakaat ketiga tu, masa rukuk rakaat ketiga tu, masa rukuk rakaat ketiga teringat, aku ni sembahyang qasar, bukan sembahyang 4. Tak, ketika itu saya terus duduk. Tak, duduk tahiyat lah. Duduk tahiyat. Kemudian sujud sahwi. Tahiyat baca dah tadi. Tak. Duduk tahiyat. Boleh jadi kena baca tahiyat jugalah. Tak, sebab tahiyat tadi dibaca atas nama tahiyat awal. Tak, jadi kita kena baca atas nama tahiyat akhir. Wallahu a'lam. Alah, kuliah kita sebut je lah. Kena baca tahiyat. Dia duduk, kena duduk balik baca tahiyat. Lepas tu sebelum bagi salam dia sujud sahwi. Setiap kalau dia nak niat sembahyang 4 rakaat boleh? Boleh. Tapi dengan syarat dia duduk dulu. Bila dia duduk, dia pun niat nak sembahyang 4 rakaat. Dia bangun 2 rakaat lagi. Boleh? Boleh tak? Okey. Keadaan kedua ialah bila mana saya teringat yang saya ni sembahyang qasar selepas sempurnanya 4 rakaat. Saya niat qasar 2 rakaat zuhur. Sembahyang 2 rakaat, bangun rakaat ketiga, bangun rakaat keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni tak. Saya teringat tu bila saya niat nak sembahyang 2 rakaat zuhur. Lepas tu saya bangun 4 rakaat kerana terlupa. Lepas habis 4 rakaat tu, tak. Ketika tahiyat tu saya teringat, aku ni sembahyang qasar ni. Dah guna bangun sampai 4 rakaat. Tapi ketika itu saya dah tahiyat dah. Dalam keadaan tahiyat dah. Maka sebelum bagi salam tu sujud sahwi 2 kali, lepas tu baru bagi salam. Okay. Boleh tak ketika duduk tu, masa tahiyat tu, saya niat untuk sempurnakan sembahyang, nak jadikan 4. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi saya niat nak sempurnakan sembahyang. Saya bangun lagi 2 rakaat. Habis 2 rakaat, lepas baca tahiyat akhir, saya sujud sahwi 2 kali, lepas tu saya bagi salam. Jadi saya sembahyang berapa kali ni? Berapa rakaat? 6 rakaat. 6 rakaat. Tengok saya niat nak sembahyang 2 rakaat zuhur. Tapi lupa, saya pun sembahyang 4. Masa tahiyat akhir, saya teringat yang saya ni sebenarnya qasir, orang yang sembahyang 2 bukan 4.
Jadi ketika itu saya ada dua pilihan. Pertama, saya sujud sahwi, lepas tu saya terus bagi salam, selesai lah. Ataupun saya berniat untuk sempurnakan sembahyang. Bila saya berniat untuk sempurnakan sembahyang, apa yang perlu saya buat? Saya kena bangun 2 rakaat lagi. Sebab yang saya buat tadi baru 2 rakaat. Orang tanya, Ustaz, bukankah Ustaz telah buat 4 rakaat? Ya, memang 4 rakaat saya buat. Tapi 2 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat yang saya buat dalam sedar. 2 rakaat lagi, selepas tu saya buat dalam keadaan lupa. 2 rakaat yang saya buat dalam keadaan saya lupa, itu ghairu mu'tabar, tidak dikira. Maka bila saya niat untuk sempurnakan sembahyang, saya kena bangun 2 rakaat lagi. Boleh? Jadi rupa saya sembahyang tu 6 rakaat, tapi pada hakikatnya ialah 4 rakaat sahaja. Syarat yang ke-10, wa an la yashukka fiha, dan hendaklah musafir itu tidak rasa syak pada niat qasar. Tu. Jadi kalau dia syak, contoh ketika dia rukuk rakaat pertama sembahyang zuhur, tak, dia syak, aku tadi masa takbiratul ihram tu, aku niat qasar ataupun niat sembahyang 4 rakaat. Niat qasar ataupun tamam. Tak, kita sebut kena ketika itu dia dah kena sembahyang 4 rakaat. Sekalipun syak tu hilang dengan segera. Sekalipun syak tu hilang sebelum berlalu satu zaman yang muat satu rukun. Boleh? Jadi syarat yang ke-10, kita tak boleh berlaku syak pada niat. Tak, masuk rakaat kedua, aku tadi masa takbiratul ihram tadi niat 4 ke niat 2? Kena sembahyang 4. Walaupun kita terus ingat yang memang kita niat 2 tadi. Sebelum berlalu apa? Sebelum berlalu qadar yang muat untuk letak satu rukun. Sebelum berlalu dalam 11 saat, dalam 15 saat gitu kan. Tetap kena sembahyang 4 rakaat. Syarat yang ke-11, wa an yakuna safaruhu li gharadin sahih. Nak sembahyang qasar mesti safar seseorang itu tak tujuan yang baik. Gharadin sahih, tujuan yang sahih lah, yang tepat, yang sahih, yang betul. Tak sama ada tujuan tu diniat berbentuk agama, contoh pergi haji, umrah, silaturahim, ataupun dunia, niat yang dunia, bisnes, tak, atau pergi tempat jauh-jauh untuk berubat, tak, itu semua tu safar yang gharad dia tu sahih. Adapun sekadar nak tanazzuh ni pergi melancong, tak, tanpa ada niat yang baik, sebagaimana telah kita sebutkan, niat untuk menghilangkan quduratun nafs, tak, niat untuk menenangkan jiwa, niat untuk menambah semangat untuk kembali bekerja berkhidmat untuk rakyat, tak, ataupun untuk masyarakat, tak, tu tak ada niat tu langsung, maka ketika itu semata-mata tanazuh tidak dianggap sebagai gharad yang sahih untuk seseorang tu qasar sembahyang. Seterusnya, wa an yujawiz as-sura fil baladil musawwarah wal umran fi ghairiha. Nak safar, nak sembahyang qasar, dia bukan qasar saja, jamak pun sekali lah. Wa an yujawiz as-sura, hendaklah seseorang itu melepasi sur. Sur ni apa? Fil baladil musawwarah. Kalau balad tu balad yang ada sur. Contoh ni kampung, keliling ni ada pagar. Pagar tu kita panggil sur lah. Yang membezakan kawasan tu dengan kawasan yang lain, negara tu dengan negara yang lain, negeri tu daripada negeri yang lain, daerah tu daripada daerah yang lain. Tak, jadi bila tempat kita ada sur, tak, maka kita mesti keluar daripada sur tu dulu, barulah kita boleh jamak qasar. Barulah kita boleh jamak qasar. Jadi tak boleh jamak di rumah, tak boleh qasar di rumah, tak boleh. Kena keluar dulu daripada kawasan, iaitu dengan melepasi sur. Sur itu pula disyaratkan sur yang mukhtas. Sur tu sur yang mukhtas, maknanya ni kampung, sur tu untuk kampung tu je. Kita keluar daripada sur tu, kita dah boleh jamak qasar. Tapi kalau sur tu bukan mukhtas, bukan khusus untuk kampung tu, contoh kampung dalam tu ada 10 buah kampung, lepas tu satu sur cover semua kampung tu. Jadi
sur itu, pagar itu bukan untuk satu kampung saja, malah untuk semua sekali. Boleh? Maka ketika itu kita sebut permulaan dia itu dianggap sebagai musafir bukan dengan cara melepasi sur, tapi dengan cara apa? Melepasi khandaq, melepasi parit. Kalau adalah parit yang mengelilingi kampung dia, dia dah lepasi parit tu, maka dia boleh jamak qasar. Kalau tak ada juga parit, maka kita sebut melepasi qantarah, iaitu melepasi jambatan. Contohnya kampung dia, di depan dia punya pintu masuk bagi kampung dia tu ada satu jambatan. Ada melepasi jambatan tu, dia boleh dah jamak qasar. Boleh? Boleh. Jadi mesti seseorang tu kalau duduk di tempat yang ada sur, dia melepasi sur. Sur yang macam mana? Sur yang mukhtas, sur yang khusus untuk tempat tu, untuk kampung dia tu. Boleh. Faham tak? Okey, kalau tidak ada sur, maka permulaan seseorang tu dianggap sebagai musafir sehingga dia boleh jamak qasar ialah wal umrana fi ghairiha, melepasi umran selain daripada balad ataupun tempat yang ada sur. Jadi pertamanya kita sebut mesti melepasi sur. Di kampung ada sur, melepasi sur. Kalau tak ada sur, melepasi khandaq, parit yang mengelilingi kampung tu. Kalau tidak ada khandaq, melepasi qantarah, jambatan. Jambatan tu salah satu jambatan tu dibuat pada apa? Pada tempat mula-mula masuk ke kampung dia lah. Pintu masuk kampung dia, gerbang masuk kampung dia tu. Jadi qantarah tu, jambatan tu berhubung dengan tempat lain. Jadi dia keluar daripada kampung dia dan lalu melalui jambatan tu dan melepasi jambatan tu, telah dianggap sebagai musafir lah. Kalau tidak ada juga sur, tak ada khandaq, tak ada qantarah, tak ada, barulah melepasi umran. Melepasi umran. Boleh? Umran tu bangunan lah. Faham tak? Okey. Ustaz, ni bangunan. Contoh di kampung kan. Jadi kampung tu ada rumah, ada kedai, apa semua bangunan-bangunan lah. Okey, saya keluar daripada kampung dah. Cuma bila saya keluar daripada kampung tu ada, kita sebut apa? Ada mazar', ada kebun yang mengelilingi kampung saya, umran tu sendiri. Maka kita sebut tidak ada masalah. Semata-mata kamu masuk di kebun tu, tak, semata-mata kamu masuk di mazar' tu, macam di Malaysia ataupun yang saya sebut tadi, apa tu, kamu masuk di tempat sawit atau kamu masuk di padi, kawasan padi kan, bendang. Mana kamu jalan tu, keliling tu dah bendang dah. Tak, itu dah dianggap kamu tu musafir dan boleh dah nak jamak dah qasar. Sekalipun kat bendang tu kadang-kadang ada rumah, orang saja nak buat rumah kat situ. Walaupun masih ada rumah, 1-2 rumah, itu ghairu mu'tabar, tidak ambil kira lah. Tidak ambil kira, maknanya semata-mata kamu lepasi umran di kawasan kamu, di kampung kamu, dan kamu dah keluar, dan sebelah kanan, kiri kanan kamu tu ada bendang, ada sawit. Dalam sawit tu ada rumah, tu 3 buah. Itu tidak, kita sebut tidak ada iktibar lah. Tak wajib kita lepasi pula rumah tu. Tak, malah bila kita dah masuk kawasan sawit tu, dah kita dianggap sebagai musafir dan boleh jamak qasar. Kampung yang bersambung-sambung. Contoh apa? Ni kampung A, ni kampung B. Dipisahkan, ni kosong kat tengah ni. Tapi makin lama kampung A ni makin besar, orang buat binaan keliling-keliling. Kampung B pun sama, orang buat binaan, bangunan, rumah dan sebagainya. Akhir sekali dua kampung tu asalnya terpisah, akhir sekali bergabung. Tak? Jadi umran sesama dua kampung tu bergabung. Maka kita sebut mesti melepasi dua-dua apa? Dua-dua
mesti melepasi umran bagi dua-dua qaryah tu, bagi dua-dua qaryah yang bersambung. Faham tak? Okey. Lepas tu Syekh bincang tentang ibtida'us safar fil bahr. Tadi Syekh sebut ibtida'us safar fil bar, di darat. Macam mana kalau di laut, macam mana kalau di apa tu, udara. Bacalah sendiri. Kalau baca jadi panjang. Boleh? Saya nak terang juga. Nak terang ke tak nak terang ni? Macam mana kita ni nak dianggap sebagai musafir? Kalau kita musafir melalui jalan laut. Tak apa, saya terang. Ada dua gambaran. Tak apa, kita biar dulu. Ada part yang saya lupa nak rujuk tadi. Biar dulu. Okey, kita masuk al-jam'u bis safar. Al-jam'u bis safar. Jamak disebabkan safar. Jamak disebabkan safar. Nak jamak disebabkan safar, apa nama kita sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Setiap setiap qasar yang diharuskan, maka ketika itu jamak juga diharuskan. Setiap qasar yang tidak dibenarkan sebab tak cukup syarat, ketika itu jamak juga tidak dibenarkan. Boleh? Jadi kat sini al-jam'u bis safar bukanlah semata-mata safar yang pendek. Contoh nak pergi sekadar 2 km, 50 km, itu tak boleh. Sebab apa? Kalau sekadar 50 km kita pergi, kita boleh qasar tak? Tak boleh. Begitu juga jamak tak boleh. Jadi apa-apa yang mengharuskan safar, dia juga mengharuskan jamak lah, sudut perjalanan tu. Okay, terus wal jam'u al-jam'u an tusalla al-'asru fi waqti adh-dhuhri wal 'isha'u fi waqti al-maghribi taqdiman. Jamak ialah kita sembahyang asar bersama dengan Zuhur, tak, ataupun bersama dengan Jumaat yang cukup syarat fi waqti adh-dhuhri, pada waktu Zuhur. Itu jamak. Kita sembahyang asar dalam waktu Zuhur. Itu kita panggil jamak apa? Jamak taqdim. Jamak taqdim. Yang biasa kita buat apa? Asar dengan Zuhur lah. Tak, asar dengan Zuhur. Kita sembahyang asar di dalam waktu Zuhur. Contoh sekarang ni masuk waktu Zuhur, kita sembahyang Zuhur, lepas tu kita sembahyang asar dalam waktu Zuhur. Itu kita panggil jamak taqdim. Okey, macam mana pula kalau kita sembahyang asar dalam waktu Jumaat? Maknanya pada hari Jumaat kita sembahyang Jumaat kan? Pada hari Jumaat kita sembahyang Jumaat. Boleh tak selepas kita sembahyang Jumaat tu kita jamak dengan asar? Kita sebut boleh. Kita sebut boleh, tapi dengan syarat. Kita nak sembahyang jamak Jumaat dan juga asar. Boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat. Pertama, Jumaat tu mesti Jumaat yang tak perlu kita qada dah selepas tu. Boleh. Kalau Jumaat tu Jumaat yang wajib pula kita qada selepas tu, qada dengan Zuhur lah. Contohnya Jumaat tu berbilang-bilang tanpa hajat. Ada 10 tempat Jumaat, setiap masjid tu tak penuh. Jadi berbilang-bilang Jumaat tanpa hajat, maka Jumaat tu wajib diulang balik selepas tu dengan Zuhur. Tak, maka kita tak boleh nak jamak Jumaat dengan asar, tak boleh. Faham tu? Tu. Itu satu. Wal insya'u fi waqtil maghribi taqdiman. Ataupun kita sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Sembahyang isyak dalam waktu maghrib tu jamak taqdim lah. Okey, au tusalla adh-dhuhru fi waqtil asri wal maghribu fi waqtil isya' ta'khira. Ataupun kita sembahyang Zuhur dalam waktu asar, maka nama dia jamak takhir. Ataupun maghrib dalam waktu isyak, maka itu jamak takhir. Boleh? Itu jelas dah tu. Tak saja terang.
Jadi apa yang kemudian kita sebut apa yang lebih afdal? Kita sembahyang jamak takdim ke jamak takhir? Maka kita sebut kalau kita ni planning akan berhenti dalam waktu Zuhur, maka ketika itu jamak takdim lebih afdal. Boleh? Ya, kita nak ke Melaka. Planning kita waktu Zuhur kita berhenti di masjid atau makan. Ketika itu kita sebut jamak takdim lebih afdal. Tapi kalau kita akan berhenti dalam dua waktu, mana Zuhur, waktu Zuhur kita akan berhenti, dalam waktu Asar pun kita akan berhenti juga. Ataupun kita tak berhenti. Contoh naik flight ataupun naik kereta api, mana nak berhenti? Kereta api tu tak berhenti, dalam waktu Zuhur tak berhenti, dalam waktu Asar pun tak berhenti. Ataupun memang planning nak berhenti dalam waktu Asar. Ketika itu kita sebut apa? Jamak takhir lebih afdal daripada jamak takdim. Jadi ingat, kalau kita planning nak berhenti dalam waktu Zuhur sahaja, maka jamak takhir lebih afdal. Kalau kita planning nak berhenti dalam waktu Zuhur dan Asar, ataupun dua-dua waktu tu kita bergerak, kita tak nak berhenti, contoh kita naik kereta api, ataupun kita planning nak berhenti dalam waktu Asar, maka ketika itu jamak takhir lebih afdal. Kemudian Syekh sebut fayajuzu lil musafiri bi syurutin. Harus apa yang harus jamak, sama ada sembahyang jamak takdim ataupun takhir bagi orang yang musafir. Ada safar qasrin lah, mana safar yang cukup jamak, cukup syarat untuk diharuskan sembahyang qasar. Boleh tak? Jadi boleh ataupun harus sembahyang jamak takdim ataupun takhir bagi musafir, tapi dengan syarat. Okey, harus semula. Harus untuk sembahyang jamak takdim ataupun takhir bagi musafir. Walaupun orang yang nak sembahyang jamak tu orang yang sembahyang tanpa wuduk dan tanpa tayamum disebabkan faqid li tahurain. Boleh tak dia sembahyang jamak? Boleh. Ataupun dia tu mutayammim. Dia bertayamum di tempat yang sama ada air, maka wajib dia ulang balik sembahyang tu. Tak, kita sebut dia tu sendiri. Boleh tak sembahyang jamak? Boleh kita sebut. Orang yang bertayamum di tempat yang sama ada air, contoh Malaysia yang sama ada air. Tak, maka kita sebut orang yang begitu nanti bila ada air dia wajib ulang balik sembahyang tersebut. Okey. Orang tu sendiri masa dia bertayamum tu di tempat tu untuk sembahyang Zuhur, boleh tak dia gabung Asar? Boleh. Ataupun mustahadah yang ghairu mutahayyirah. Tak boleh tak dia nak sembahyang jamak qasar, nak sembahyang jamak takdim, jamak takhir juga boleh. Saya sebut fayajuzu lil musafiri bi syurutin, harus untuk seseorang tu sembahyang jamak dengan syarat. Fa syurutu jam'i takdim sittah, maka saya sebut syarat jamak takdim ada 6. Yang pertama, kita mulakan al-buda'atu bil ula, mesti sembahyang dengan Zuhur dulu. Jamak takdim Zuhur dulu baru Asar, Maghrib dulu baru Isyak. Kalau kita terbalikkan, kita buat Asar dulu baru Zuhur, jamak takdim tapi Asar dulu baru Zuhur, kita sebut ada beberapa gambaran. Kalau sengaja buat begitu, maka Zuhur tu, maka Asar tu tak sah langsung, tak dapat apa-apa, malah berdosa. Zuhur sah tak? Zuhur sah. Kalau dia nak buat jamak, dia sembahyang Asar balik selepas daripada Zuhur tersebut. Kalau dia tak nak sembahyang jamak, maka selepas sembahyang Zuhur tu dia naik kenderaan dia, nanti sembahyang Asar dia berhenti pula, dia sembahyang Asar dalam waktu Asar. Satu. Yang kedua, orang sembahyang Asar kemudian sembahyang Zuhur, sedangkan tu jamak takdim, dia buat tu kerana terlupa hukum, maka kita sebut terlupa hukum ada ataupun jahil tak, maka kita sebut Asar tu dapat pahala solat sunat mutlak 4 rakaat. Itu pun kalau kamu tidak pernah tinggal Asar sebelum ni. Kalau contoh semalam kamu ada tinggal Asar, maka Asar yang kamu buat hari ni tak, kita sebut Asar tu cover Asar semalam. Tak, boleh? Okay, Asar tu untuk jamak jadi tak jadi, sebab syarat dia mesti Zuhur dulu. Jadi boleh tak? Jadi Asar tu kita bincang, kita sebut dapat pahala solat sunat mutlak kalau dia tak sengaja buat Asar dulu, ataupun kalau sebelum ni dia ada tinggal Asar, maka Asar tu cover Asar semalam, Asar yang sebelum ni. Lepas tu dia sembahyang Zuhur, lepas tu samalah, kalau dia nak sembahyang jamak juga dia buat Asar balik. Kalau Asar tu dia nak sembahyang dalam waktu dia, masalah, tak ada masalah, kita tak paksa. Syarat yang kedua untuk sah jamak takdim ialah niyatul jam'i fiha, niat jamak di dalamnya, iaitu di dalam solat yang pertama. Boleh?
Bila nak niat, yang aulanya kita niat ketika akad takbiratul ihram, Allahu akbar dalam hati, sahaja sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar. Jamak dengan fardu asar. Boleh, itu yang paling afdal. Tapi adakah mesti dalam takbiratul ihram? Tidak. Malah dia boleh niat dalam sembahyang zuhur tu sendiri. Rakaat kedua, tak terdetik ataupun dah hadirkan niat untuk jamak asar lepas sembahyang zuhur ni, boleh. Ataupun ketika bagi salam, as-salah, bila disebut as-salah tu dalam hati dia nak jamak dengan asar juga boleh, tidak ada masalah. Okey, kemudian macam mana masalah kalau orang tu syak ketika dia sembahyang sembahyang yang pertama, iaitu sembahyang zuhur, dia syak. Kejap. Waman masyakkah hal naw. Okey. Dah habis sembahyang dah. Habis dah sembahyang zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah sembahyang zuhur. Dia syak. Aku tak ada niat dah untuk jamak dengan asar. Ketika itu kita sebut ada dua gambaran. Kalau dia terus teringat, dia syak, lepas tu dia memang niat. Dia terus boleh bangun untuk sembahyang asar lah. Atas nama jamak. Tapi kalau tak teringat, kecuali selepas panjangnya masa, selepas 5 minit baru teringat, memang betul aku tadi sembahyang zuhur tadi aku niat dah nak sembahyang asar. Lepas 5 minit baru teringat. Ketika itu kita sebut apa? Dia tak boleh nak jamak. Lepas tu nak buat apa? Asar sembahyang dalam waktu asar, nanti tak ada jamak sekarang. Macam mana pula kalau orang ni, masalah-masalah saya sebut je lah. Walaupun berlaku atau tak berlaku itu cerita lain. Kita belajar kena tahu lebih daripada orang lain. Sebab kita nak jadi marji' rujukan orang lain lah. Walau nawal jama' athna al-ula thumma raja'a anhu. Kalau saya ngajar masjid, saya tak ngajar gini. Buang masa. Kampung kan ingat pun. Walau nawal jama' athna al-ula thumma raja'a anhu. Kalau seseorang tu niat jamak dalam sembahyang yang pertama, Allahu akbar, masa dia sembahyang zuhur tu, dalam hati dia, lepas ni aku nak jamak dengan asar. Semula gambaran gini, Allahu akbar. Dia niat tadi masa akad takbiratul ihram tu, dia nak sembahyang jamak sekali dengan asar lah. Zuhur, lepas tu nak sembahyang asar. Masuk rakaat pertama dia kata, malah nak sembahyang jamak dengan asar. Dia cancel balik niat jamak dengan asar. Boleh. Lepas dia cancel tu, dia niat balik. Masuk rakaat ketiga, jamak balik kau jamak dengan asar ni. Jadi dia niat balik untuk sembahyang dengan asar. Boleh tak dia jamak lepas dia habis sembahyang? Kita sebut boleh. Kalau dia boleh. Okey. Itu satu gambaran. Gambaran kedua, dia niat nak sembahyang jamak ni. Dia takbiratul ihram, Allahu akbar, dan nanti sahaja sembahyang fardu zuhur jamak dengan fardu asar. Masuk rakaat keempat sebagai contoh. Dia cancel niat. Cancel niat untuk jamak dengan asar. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam, niat yang di cancel dalam rakaat keempat tu, dia datang kembali. Nak jamak dengan asar boleh. Jadi ketika akad takbiratul ihram, dia niat untuk jamak dengan asar. Masuk rakaat keempat, dia cancelkan niat tu. Lepas bagi salam, dia datangkan balik niat tu. Maknanya dia nak balik untuk apa? Jamak dengan asar. Kita sebut dah tak boleh dah nak jamak dengan asar. Asar tu kamu kena sembahyang dalam waktu asar. Terus, syarat yang ketiga, al-muwalatu bainahuma, kena berturut-turut antara solat zuhur dan asar. Ni syarat bagi jamak takdim, jamak takhir, sunat berturut-turut. Mesti mualah secara yakinan, yakin. Sekira-kira tidak dipisahkan antara dua solat itu dengan satu waktu yang muat untuk diletakkan 2 rakaat yang paling ringan, iaitu 2 rakaat yang kita tak baca sunat langsung, kita buat benda wajib sahaja. Kita letaklah 2 minit. Boleh. Jadi selepas sembahyang zuhur terus kena sembahyang asar. Lepas sembahyang zuhur dipisahkan dengan seminit. Ataupun seminit setengah. Lepas tu sembahyang asar, no problem. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia sembahyang zuhur, lepas tu dipisahkan oleh 2 minit dan ke atas. 2 minit tu muat untuk letak 2 rakaat yang paling ringan, iaitu tanpa perkara wajib. Tak baca benda-benda wajib, tanpa perkara sunat, tak baca benda-benda sunat ni, baca benda wajib je. Jadi dia sembahyang zuhur, lepas tu dipisahkan oleh masa 2 minit dan ke atas, 5 minit, 10 minit. Ketika itu kita sebut dia tak boleh dah nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Nak sembahyang bila? Sembahyang asar dalam waktu asar nanti. Faham tu? Tu dia. Jadi ustaz, kalau
lepas sembahyang Zuhur tu saya qomat, boleh tak? Tengok Kalau qomat tu sekejap, tak makan masa 2 minit, boleh sembahyang Asar lepas tu. Tapi kalau qomat dengan berlagu, pusing ikut tu, pusing ikut ni, tak, air kali 5 minit baru selesai qomat, kita sebut apa? Kita sebut dah terbatal dah jamak kamu. Maknanya Zuhur tadi dah sah, nak jamak dengan Asar tak boleh. Asar kena sembahyang dalam waktu Asar. Syarat yang keempat, dawamul uzri ila tamamil ihram bithaniyah. Hendaklah apa? Nak sah sembahyang ataupun nak diharuskan ataupun sahlah nak sah sembahyang jamak takdim, mesti keuzuran tu sentiasa wujud, iaitu safar. Keuzuran kat sini ialah safar. Safar tu mesti wujud sehinggalah selesai takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Sekalipun seseorang tu bermukim pada solat yang kedua, selepas takbiratul ihram yang kedua lah. Boleh? Tu. Contoh, saya naik kereta api. Daripada Melaka nak balik ke Balok tempat saya. Daripada Melaka tu saya daripada Melaka nak balik ke Balok ni tempat saya naik kereta api. Sampai dalam perjalanan saya pun sembahyang Zuhur 4 rakaat. Saya sembahyang apa? Zuhur 4 rakaat. Lepas tu saya pun angkat takbir, Allahu Akbar, untuk sembahyang Asar pula. Lepas saya angkat takbir untuk sembahyang Asar, saya pun sampai di Balok. Kereta api tu sampai di Balok. Kita sebut itu nama dia jamak. Sebab apa? Kamu dianggap sebagai musafir ketika mana kamu selesai rakaat sembahyang pertama dan kamu selesai takbiratul ihram untuk solat yang kedua. Walaupun selepas takbiratul ihram tu kamu dianggap sebagai mukim dah, kamu sampai kawasan kamu dah. Kita sebut nama dia jamak. Jamak tu sah. Boleh? Yang tak boleh lagu mana? Yang tak boleh, saya sembahyang Zuhur dalam perjalanan. Zuhur tu selesai bila saya dah sampai di Balok. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru selesai Zuhur. Boleh tak saya bangun pula sembahyang 2 rakaat, sembahyang 4 rakaat apa? Asar? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah habis dah apa nama? Sebab tak cukup syarat lah. Syarat ini tak cukup. Kemudian kita sebut tidak disyaratkan wujudnya safar ketika mana ihram dengan solat yang pertama. Contoh, saya daripada Balok ni, dalam kereta api tu, saya di Balok ni, tiket saya pukul 2 petang. Saya pun sembahyang dulu lah, sembahyang kereta api. Contoh dah gerak, macam saya pun sembahyang kereta api, Allahu Akbar. Masa saya sembahyang dalam kereta api tu, saya masih belum dianggap sebagai musafir sebab saya masih dalam kawasan. Faham tak? Boleh. Kemudian kereta api tu bergerak lah. Kereta api tu bergerak dan saya sembahyang Zuhur lama. Akhir sekali bila saya masuk rakaat keempat, saya dah sudah di luar kawasan Balok. Mana dah keluar, saya dah keluar daripada kawasan saya lah, kawasan Balok sebagai contoh. Ketika itu saya boleh niat sahaja, niat dalam hati untuk jamak dengan Asar, tidak ada masalah. Jadi tidak disyaratkan wujudnya safar ketika mula-mula saya angkat takbiratul ihram. Jadi ketika saya angkat takbiratul ihram untuk solat Zuhur, saya musafir? Tak, saya masih dalam kawasan. Jadi saya musafir bila saya masuk rakaat keempat. Waktu tu baru saya keluar daripada kawasan. Ketika itu saya niat untuk jamak dengan Asar, boleh tak? Tidak ada masalah. Lepas habis sembahyang Zuhur, saya sembahyang Asar pula atas nama jamak. Syarat yang kelima, dhannu sihatil ula, kena dhan dengan sangkaan, itu kena sangka dengan sangkaan yang kuat ataupun yakin sah je solat yang pertama, iaitu solat Zuhur. Walaupun solat Zuhur tu wajib diulang balik. Tadi kita sebut seorang yang bersembahyang dengan tayamum, yang mana dia bertayamum di tempat yang semua ada air, dia kena ulang balik sembahyang tu. Tak kisahlah kena ulang ke tak kena ulang ke, yang penting sah tak solat tu. Kalau dia zan sah sembahyang tu, solat yang pertama tu, ataupun yakin solat yang pertama tu sah, tak, maka dia boleh sembahyang jamak. Nanti ulang lah balik, tak ada masalah ulang tu. Yang penting nak jamak ni boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Okey, mustahadah mutahayyirah, boleh tak jamak? Kita sebut tak boleh jamak. Sebab apa? Sebab ketika dia buat solat Zuhur tu ihtimal ketika itu haid.
Jadi dia tidak zon, tidak sangka dengan sangkaan yang kuat solat yang pertama tu sah. Sebab kemungkinan tu haid. Tak, maka dia tak boleh nak jamak dengan apa? Dengan asar. Syarat yang keenam, al-ilmu bi jawazil jamak. Kena tahu dululah hukum jamak tu boleh. Jadi kalau orang lain sembahyang jamak, kita pun sembahyang jamak juga. Sebelum kita tahu hukum jamak tu dibenarkan dalam syarak, jamak kita tidak sah, seperti mana telah disyarahkan dalam qasar sebelum ni. Dan ditambah syarat yang ketujuh, iaitu mesti apa? Mesti kekal waktu yang pertama sehinggalah kita selesai berihram dengan solat yang kedua. Boleh. Wa in qada ba'da al-ihram biha mubasharatan. Jadi nak sah jamak takdim, mesti waktu zuhur tu kekal sehingga bila? Sehingga kita selesai akad takbiratul ihram solat asar. Saya sembahyang zuhur, Allahu akbar, sami Allahu hamdah, habis solat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun pula sembahyang asar, Allahu akbar, jamak ni. Bila akad takbir Allahu akbar, orang pun Allahu akbar, sembahyang asar, masuk dah sembahyang asar, waktu asar. Tak, kita sebut jamak saya sah. Sebab apa? Waktu yang pertama kekal wujud ketika mana saya selesai 4 rakaat dan ketika mana saya selesai akad takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Jadi nama jamak walaupun 4 rakaat tu saya buat dalam waktu asar. 4 rakaat asar saya buat dalam waktu asar, tapi takbiratul ihram asar saya letak dalam solat apa? Dalam waktu zuhur. Ketika itu nama ni jamak takdim. Selesai 7 syarat bagi jamak takdim. Masuk syurutu jam'i ta'khir wa syurutu jam'i ta'khir ithnan. Syarat jamak takhir ada 2 sahaja. Yang pertama, niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Kita niat untuk takhirkan sembahyang sebelum keluar waktu yang pertama. Sebelum keluar waktu yang pertama. Ada berlaku khilaf lah. Imam Ramli, Imam Ibn Hajar. Imam Ramli sebut, sekarang ni saya nak sembahyang jamak takhir, bila saya kena niat? Imam Ramli sebut kamu kena niat sebelum 4 minit berakhirnya waktu zuhur. Sebab 4 minit muat, setiap minit tu 1 rakaat. Boleh. Jadi 4 minit sebelum berakhirnya waktu zuhur, kamu kena niat dalam hati nak lambatkan zuhur ni dalam waktu asar. Itu kalau saya nak sembahyang 4 rakaat lah. Kalau saya nak sembahyang 2 rakaat qasar, maka di sisi Imam Ramli, saya kena niat untuk lambatkan sembahyang zuhur, iaitu nak letak zuhur dalam waktu asar sebelum keluar 2 minit sebelum keluarnya waktu zuhur. 2 minit sebelum keluarnya waktu zuhur. Boleh. Dengan makna kalau baki seminit nak keluar waktu zuhur, ketika itu barulah saya dalam hati nak lambatkan waktu zuhur. Mana nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Tak, ketika itu tidak sah jamak takhir. Tak, jadi saya sembahyang asar. Contoh, dalam waktu asar saya sembahyang asar. Lepas tu saya sembahyang zuhur. Kita sebut itu bukan jamak takhir. Waktu zuhur yang kamu buat tadi, itu nama dia qada. Sebab sembahyang di luar waktu, berdosa sebab sengaja. Faham tak? Imam Ibn Hajar sebut walaupun berbaki 1 minit. Maknanya begini, kamu ni Imam Ibn Hajar sebut kat kita, kamu nak sembahyang jamak takhir, kamu kena niat untuk lambatkan sembahyang zuhur tu sekurang-kurangnya seminit sebelum keluar waktu zuhur. Sekurang-kurangnya seminit sebelum keluar waktu zuhur. Sebab seminit tu 1 rakaat lah. Boleh tak? Jadi kalau 2 minit sebelum keluar waktu zuhur, kita niat untuk lambatkan waktu, untuk lambatkan solat asar. Mana nak solat, kita niat untuk lambatkan solat zuhur, iaitu nak solat zuhur dalam waktu asar. Di sisi Imam Ibn Hajar boleh sah jamak takhir, tapi di sisi Imam Ramli tidak boleh. Syarat yang kedua, dawamul uzri ila tamami tsaniyah. Hendaklah apa? Hendaklah selesai. Selesai apa? Selesai benda pula dah. Hendaklah bersentiasanya wujud keuduran kat sini ialah safar, sehingga selesainya solat yang kedua. Jadi nak jamak takhir, jamak takdim tadi kita sebut apa? Jamak takdim tadi kita sebut apa? Kena sentiasa dalam keadaan uzur sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua.
Mana kita solat yang pertama kita masih musafir, kita angkat takbiratul ihram yang kedua, solat kedua kita masih musafir. Lepas tu kita terus jadi mukim, tidak ada masalah, jamak takdim sah. Tapi jamak takhir kita mesti selesaikan apa? Selesaikan 8 rakaat. Kalau kita buat 4-4, kita sembahyang dalam waktu asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. 8 rakaat tu mesti kita selesaikan. Ya. Ketika mana kita sedang musafir, mesti kita selesaikan. Ketika mana kita masih dianggap sebagai musafir, boleh. Kalau kita tak selesaikan sebelum, kalau kita tidak selesaikan dalam keadaan kita sedang musafir, apa yang akan jadi? Contohnya begini. Saya sembahyang zuhur dalam perjalanan, boleh. Gambaran tadi lah, saya daripada Melaka nak ke Balok, naik kereta api sebagai contoh. Saya sembahyang zuhur, saya sembahyang jamak takhir. Saya sembahyang jamak apa? Jamak takhir. Saya sembahyang jamak takhir. Jadi saya sembahyang zuhur dulu, kemudian saya sembahyang asar. Sebelum saya selesai sembahyang asar, sebelum saya bagi salam sembahyang asar, saya dah sampai di Balok. Maka ketika itu kita sebut jamak takhir terbatal. Jamak takhir terbatal. Sembahyang batal, sembahyang tak batal. Jamak takhir terbatal. Maknanya sembahyang itu bukan jamak. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Adapun asar namanya adak lah, sebab memang kita sembahyang asar dalam waktu asar. Zuhur yang kita sembahyang mula-mula tadi tu, namanya apa? Namanya qada. Dosa tak? Qada tanpa dosa. Faham tak? Tu. Jadi dua syarat ni sahaja disyaratkan dalam jamak takhir. Adapun berturut-turut, lepas tu ikut tertib, kena asar dulu baru zuhur, itu tidak disyaratkan, malah disunatkan. Selesai. Al-jam'u bil matar. Kita habiskan bab jamak ni, masa bab Jumaat pula. Jamak disebabkan hujan, diizinkan oleh syarak. Kal jam'i bis safar, seperti mana diizinkan oleh syarak jamak disebabkan safar. Lakinnahu la yajuz illa taqdiman faqat. Cumanya kalau jamak ada jamak takdim, jamak takhir. Tapi kalau kita nak jamak disebabkan hujan, mesti jamak takdim sahaja, tidak ada jamak takhir. Sebab apa tidak ada jamak takhir? Alasannya ialah orang yang boleh sembahyang jamak disebabkan hujan ni, kita nak mudahkan dia. Hujan lebat, rumah jauh, payung tak ada, jadi dia pergi sembahyang zuhur tak, lepas tu nak balik semula, nanti nak sembahyang asar pergi pula dalam keadaan hujan lebat apa bagai, susahlah kawan tu. Jadi kita pemudahkan dia, sembahyang terus jamak takdim zuhur dengan asar di masjid. Balik-balik tu khalas, settle dah, tak nak pergi pula kali kedua untuk sembahyang asar berjemaah di masjid. Tak, jadi jamak takdim. Tak ada jamak takhir sebab apa? Tak ada jamak takhir sebab apa? Sebab gini, sekarang ni hujan tengah turun waktu zuhur. Kita kata kita jamak takdim kita jamak takhir. Kita jamak takhir sebab hujan. Jadi kita tak sembahyang zuhur. Sebab zuhur kita nak buat dalam waktu asar. Habis waktu zuhur tiba-tiba hujan berhenti. Habis waktu zuhur tiba-tiba hujan berhenti. Kita nak sembahyang jamak apa tadi? Jamak takhir. Nak sembahyang jamak takhir apa hujan berhenti dah. Kamu nak sembahyang jamak takhir atas nama hujan tak? Hujan turun, hujan berhenti dah. Lepas tu kamu lambatkan solat zuhur tu atas nama apa? Jadi kita bimbang hujan tu. Kalau kita tangguh sembahyang sampai waktu asar, bimbang hujan tu dah tak ada. Bila hujan tu dah tak ada, undur dah tak ada. Bila undur dah tak ada, tak boleh nak jamak. Oleh sebab itu dikatakan jamak untuk hujan ni jamak takdim sahaja. Dalam syarak begitu. Okey, al-jam'u bil matari kal jam'i bis safari, lakinnahu la yajuzu illa taqdiman faqat bi syuruti jam'i taqdim bis safar. Kalau kena dengan syarat jamak taqdim bis safar lah tadi. Kena niat jamak tak? Dalam solat yang pertama, lepas tu kena tertib, kena zuhur dulu puasa, lepas tu kena mualah berturut-turut. Lepas tu kena apa? Satu lagi tu apa? Ni lain sikit. Yang keempat ni lain. Kalau dekat jamak takdim,
mesti apa? Kekal safar, kekal dianggap sebagai musafir ketika solat yang pertama dan ketika takbiratul ihram yang kedua. Selepas tu dianggap mukim, tidak ada masalah dah. Kat sini lain sikit. Sebab tu saya sebut ma'awujudil matar. Mesti ada matar, mesti ada keunduran tu. Jadi dawamul udhri, dawam musafar kat sana, kita ganti kat sini dengan ma'awujudil matar. Mesti ada matar. Hujan sedang turun secara yakin pada 4 tempat. Pertama, indal ihram bil ula, tu yang Syekh Matan sebutlah. Ketika kita takbiratul ihram yang pertama, Allahu akbar sembahyang zuhur, ketika itu hujan tengah lebat. Lepas tu wa inda salam minha, assalamualaikum warahmatullahi, hujan sedang lebat. Lepas tu Allahu akbar, ketika akad takbir untuk solat asar, hujan tengah lebat. Lepas tu antara salam yang pertama dan taharrum yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam. Antara salam solat yang pertama dan takbiratul ihram solat kedua, tengah-tengah tu ada waktu kosongan. Waktu kosong tu juga mesti hujan sedang turun. Jadi 4 waktu ni mesti hujan sedang turun. Tak, tu hujan mesti sedang turun secara yakin. Kalau kita syak, contoh lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita syak, hujan berhenti dah ke? Tak bunyi dah hujan ni? Tak. Ketika itu kita sebut tak boleh jamak dah lah. Kecuali lah kalau dia yakin balik hujan masih turun, dia tak disyak, hujan ke turun ke tak. Lepas tu hujan lagi, baru yakin semula selepas syak kan. Ketika itu masih boleh jamak lah. Boleh. Jadi 4 tempat ni saja disyaratkan hujan turun, selain tu tak. Contoh saya akad takbiratul ihram, Allahu akbar, ketika akad takbiratul ihram yang pertama solat zuhur, hujan turun. Lepas akad takbiratul ihram hujan berhenti, tak ada masalah. Yang penting ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hujan masih ada. Lepas tu sebelum antara salam dan takbiratul ihram tu hujan masih ada. Lepas saya takbiratul ihram, Allahu akbar, solat yang kedua, hujan berhenti balik, tidak ada masalah. Okey. Itu syarat yang pertama. Lepas tu disyaratkan juga Syekh Mustafa tambah, antara syarat lain untuk kita sembahyang jamak takdim sebab hujan, syarat lain ialah apa? Syarat pertama tadi, mesti niat jamak pada solat yang pertama. Mesti tertib zuhur dulu baru asar, lepas tu mualah, lepas tu mesti ada hujan pada 4 tempat. Lepas tu mesti apa? Yang kelima ialah sembahyang yang kedua, iaitu asar, didirikan secara jemaah. Jemaah tu pula tidak disyaratkan pada seluruh rakaat dalam asar. Malah tidak disyaratkan pada rakaat pertama asar, tak. Hanya disyaratkan pada takbiratul ihram sahaja. Jadi pada takbiratul ihram asar tu, Allahu akbar, dan nanti sahaja kesembahyang asar mengikut imam. Tak. Lepas takbiratul ihram tu niat mufaraqah, tidak ada masalah. Syarat yang ke-6, wa ayyakuna al-makan alladhi taqa'u fihi al-jam'ah fi salati tsaniyah ba'idan, mesti jauh. Rumah masjid tempat kamu pergi jemaah tu jauh dengan rumah kamu secara uruf lah. Tak. Kalau masjid tu ataupun tempat sembahyang tu dekat dengan rumah kamu, mana turun rumah terus jumpa masjid, tak boleh lah nak jamak takdim sebab hujan, sebab dekat je. Jadi tidak mau menyusahkan kamu, mesti jauh secara urufan. Yang ke-7, disyaratkan hujan tu memberi kesakitan kepada kita. Kesakitan azan yang apa, yang kita tak boleh pikul secara adat. Jadi tak boleh sembahyang orang yang tidak disakiti oleh hujan. Contoh hujan 3-4 titik je turun, kita tak tersakiti begitu. Ataupun kita ada payung, kita tak tersakiti sebab hujan. Ada kereta dan sebagainya, tidak tersakiti oleh hujan, maka tak boleh nak jamak. Ataupun disakiti oleh hujan tapi azan yang yuhtamal adatan, macam saya sebut tadi 2-3 titik je turun hujan, yang tu masih yuhtamal adatan, maka tak boleh nak jamak takdim sebab hujan. Okey, adakah hujan tu mesti lebat? Tak disyaratkan lebat. Malah disyaratkan apa? Disyaratkan hujan tu membasahkan a'la saub, bahagian atas ni, bahagian atas pakaian kita, dan juga bawah selipar kita, mana bahagian kasut lah, bahagian selipar. Bila cukup bila berlaku begitu, hujan tu menyebabkan basahnya a'la saub dan juga asfal an-na'l, maka dah boleh
untuk kita sembahyang jamak takdim disebabkan hujan. Boleh? Okey. Al-jam'u bil mara' yang terakhir ikhtara an-Nawawi wa ghairuh. Imam Nawawi telah memilih, ni pandangan peribadi Imam Nawawi, tidak dianggap sebagai mazhab. Tak, tapi menurut Imam Nawawi itu kuat sudut dalil lah. Dan selain daripada Imam Nawawi sendiri, Imam Ibnu Muqri dan sebelum itu lagi Imam Isnawi, yang mana Imam Isnawi menakalkan daripada Nass Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, mereka mengatakan jawazul jam'i bil mara', harus jamak disebabkan sakit, harus jamak disebabkan sakit. Ini ikhtiar Imam Nawawi. Sakit yang macam mana yang menyebabkan kita boleh jamak tu? Sakit yang apa? Sakit yang menyebabkan kita boleh duduk dalam sembahyang. Ingat lagi tak? Sakit yang menyebabkan kita boleh duduk dalam sembahyang adalah sakit yang menghilangkan khusyuk, kesempurnaan khusyuk. Boleh. Okay, jadi kalau sakit yang sama berlaku pada diri kita, maka kita boleh sembahyang jamak disebabkan sakit. Tu. Jamak apa tu? Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Cuma nak sembahyang jamak takdim kena cukup 7 syarat jamak takdim. Nak sembahyang jamak takhir mesti cukup 2 syarat jamak takhir. Sebab tu saya sebut takdiman wa takhiran bi syurutil jam'i bis safar. Lepas tu orang yang sakit tu raikan diri dia dah lah. Orang yang sakit tu raikan diri dia sendiri. Kalau contoh Zuhur tu dia rasa susah, maka dia sembahyang jamak takhir. Tak, tapi kalau Zuhur dia segar, dia sembahyang jamak takdim. Dalam Nailur Rajab disebut dhabit bagi seseorang tu boleh sembahyang jamak disebabkan sakit lah bila mana sakit itu menyebabkan dia tu susah sangat nak sembahyang Zuhur dalam waktu Zuhur, Asar dalam waktu Asar. Demam panas yang melampau bagi orang tua. Tak. Apa dia lagi? Sakit perut yang melampau-lampau, apa sirik-birik ke tak? Jadi susah. Sakit-sakit yang lain lah yang menyebabkan kita nak sembahyang Zuhur dalam waktu Zuhur, lepas tu nanti nak sembahyang belum Asar dalam waktu Asar, susah. Jadi kita gabung sekali dalam waktu Asar ataupun dalam waktu Zuhur. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita masuk Al-Jumu'ah, bab Jumu'ah. Saya pun nak kejar habis kita ni insyaAllah. Tapi panjang lagi nak habis. Jadi ada part-part tu kita baca laju je lah. Tak semua benda yang kita tahu kita nak sampaikan, tidak jadi lama sangat ni. Jadi ada perkara yang pendengar tu, anak murid tu kena cari sendiri. Dia tak boleh nak mengharapkan apa tu disuap satu-satu. Itu pengajian yang sebenar lah. Tak. Kita belajar sikit tapi kita ulang kaji banyak. InsyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kitab Al-Yaqutun Nafis pada minggu hadapan. InsyaAllah esok baca nahwan, InsyaAllah pagi esok. Kalau tidak ada aral melintang, InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.